program imunisasi COVID-19 dipergiat di kawasan pedalaman Tenom dengan kerjasama beberapa agensi melalui program Turun Padang. Itu antara paparan berita dari negeri di bawah bayu. Langsung dari Kota Kinabalu bersama Konstantin Pahlawan. Silakan Konstantin. Terima kasih Zera dan salam sejahtera. Hanya 20% daripada 3.9 juta penduduk Sabah telah dibanci setakat 5 April lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Arthur Joseph Kuro berkata, ia agak rendah berbanding negeri lain iaitu wilayah Persekutuan Putrajaya 99.4%, Johor 61.8%, Perak 58.5% dan Kelantan 55%. Sarawak turut mencatat peratusan bancian rendah iaitu 30%. Sabah dan Sarawak sekarang mempunyai kadar pengisian banci yang agak rendah. Ini mungkin berpunca kepada beberapa faktor. Yang pertama sebab kita berhadapan dengan pandemik, PKP, jadi orang tidak boleh keluar, pembanci kita pun tidak boleh masuk dan menjalankan tugas. Yang kedua, mungkin rangkaian internet di sini masih agak lemah. Datuk Atta ditemui media selepas program Malaysia Prihatin sesi libat urus Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi bersama pembanci di Borneo, anjuran perangkaan Malaysia Sabah di Penampang. Sebanyak 14 juta penduduk atau 42.8% daripada kira-kira 32.7 penduduk di negara ini selesai melaksanakan banci setakat 4 April lalu. 13.6 juta daripadanya adalah warga negara Malaysia. Dalam program ini, Datuk Atta turut menyampaikan kit pembanci kepada pegawai pembanci di Sabah, simbolik bermulanya banci Malaysia 2020 secara bersemuka di Sabah. Hari Hutan Antarabangsa peringkat Sabah akan berlangsung esok di Hutan Simpan Khazanah, Jabatan Perhutanan Sabah di Sandakan. Persiapan akhir giat dilakukan bagi memastikan program yang akan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata berjalan lancar. Perinciannya kita bersama wartawan Iswadiman Samsudin di Sandakan. Iswadiman, silakan. Baik, terima kasih Konsen di studio RTM Kota Kinabalu. Ketika ini saya berada di Auditorium Jabatan Perhutanan Negeri Sabah di Sandakan untuk meninjau persiapan akhir sambutan Hari Hutan Antarabangsa untuk tahun 2021 ini. Kita terus bersama dengan Ketua Konservator Hutan Negeri Sabah, Tuan Frederick Kogan. Selamat petang, Tuan. Selamat petang. Baik Tuan, untuk persiapan akhir sambutan hari ulang tahun Hari Hutan Antarabangsa yang akan berlangsung esok ini Tuan, mungkin Tuan boleh terangkan sedikit mengenainya Tuan. Ya, sambutan Hari Hutan Antarabangsa ini adalah sebagai menyahutlah kepada hari yang telah pun diiktirafkan di peringkat antarabangsa di mana 21 Mac telah pun ditetapkan sebagai hari yang didedikasikan untuk hutan. Dan sebelumnya dikenali sebagai Hari Perhutanan Sedunia. Dan pada tahun 2012 telah pun ditukar kepada Hari Hutan Antarabangsa yang telah diraikan sejak 2012 hingga kini ya. Baik Tuan, kalau kita melihat esok sambutan Hari Hutan Antarabangsa ini akan berlangsung di Hutan Simpan Khazanah Ibu Pejabat Perhutanan Negeri Sabah di Sandakan Tuan. Kenapa lokasi dipilih di sini Tuan? Kita berpendapat bahawa ini adalah merupakan salah satu daripada tapak yang tepat sekali memandangkan lawatan yang amat berhormat Ketua Menteri juga ke Jabatan Perhutanan adalah lawatan pertama sekali dan kami ingin mengambil peluang di sini untuk memperkenalkan kepada beliau mengenai dengan Jabatan Perhutanan dan juga memperkenalkanlah kepada beliau dan juga kepada tetamu mengenai dengan pendekatan perhutanan. Apakah tindakan yang telah diambil dan sesuai dengan tema Hari Hutan Antarabangsa iaitu restorasi hutan ke arah pemulihan dan kesejahteraan. Bagaimana pula dengan persiapan akhir untuk sambutan Hari Hutan yang akan berlangsung esok Tuan? Dari segi persiapan, sememangnya kami telah bersedia untuk menjambut kedatangannya amat berhormatlah Ketua Menteri dan Direktur Terhormat ke Ibu Pejabat ni, dan apa yang telah disediakan di sini adalah hybrid di mana di dalam auditorium ini adalah hari untuk jemputan tertentu, walaupun kita telah menyediakan beberapa tempat di mana acara ini boleh ditonton ataupun boleh diikuti oleh tetamu lain. Dan juga kita akan siarkan
acara ini secara live di Facebook, dan sesiapa yang ingin mengikuti program tersebut bolehlah mengikuti link Zoom yang akan disediakan lah. Demikian tadi saudara bersama dengan Ketua Konservator Hutan Negeri Sabah Tuan Frederick Kugan untuk pelancaran Hari Hutan Antarabangsa pada esok. Kita kembali ke studio. Terima kasih Swadiman, dan kita teruskan. Setakat semalam, Sabah telah menggunakan sebanyak 73,000 dos vaksin COVID-19 daripada 103,000 dos yang telah diterima. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rooney berkata, Sabah kini masih berada dalam fasa pemberian vaksin kepada pasukan barisan hadapan dan anggota perkhidmatan penting. Baki vaksin sedia ada akan turut digunakan bagi penama dalam senarai tambahan. Sekarang ini memasuki pemberian dos yang kedua untuk yang orang yang sudah menerima. Tetapi kita masih ada senarai tambahan, dan kalau kita lihat daripada senarai tambahan itu, kalau kita jumlahkan untuk fasa pertama ini kita akan memberi vaksin kepada lebih kurang 51,000 orang lah. Menurut Datuk Dr. Christina, Sabah sedang menunggu 4 lagi penghantaran bekalan vaksin Pfizer-BioNTech, dan bagi fasa kedua program imunisasi, Sabah bakal menerima beberapa jenis bekalan vaksin termasuk Sinovac. Beliau meminta orang ramai, khususnya petugas barisan hadapan yang masih menunggu giliran, menerima suntikan vaksin agar tidak perlu khawatir meskipun beberapa fasa pemberian dijalankan serentak. Apabila kita memasuki fasa kedua, kita sebetulnya masih lagi memberi vaksin kepada mereka yang kita kategorikan sebagai frontliners. So tidak perlu takut, dan fasa kedua dan ketiga itu mungkin juga bertindih sebab perbincangannya dari segi isu logistik dan sebagainya. Datuk Christina bercakap kepada media ketika majlis penyerahan 4 peralatan bantuan pernafasan dan 1,500 set peralatan pelindungan diri PPE daripada Rotary International Luyang di Kota Kinabalu. Bantuan bernilai RM250,000 ini untuk kegunaan Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. 3522 is from Taiwan. 3310 is from Singapore, Melaka, Johor, Sabah, Sarawak and Brunei. We also have contributing club. Our major partner, our international partner is Rotary Club of Taipei, Dongmen. Sementara itu, pendaftaran program imunisasi COVID-19 dipergiat di kawasan pedalaman Tenem dengan kerjasama pejabat daerah, Jabatan Penerangan, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Melalap dan Kemabong melalui program Turun Padang. Menurut Pegawai Daerah Tenem Sungkim Rumagon, usaha berkenaan bagi memastikan golongan sasar khususnya warga emas didaftarkan sama ada secara manual mahupun melalui aplikasi MySejahtera. Semua JPKK masuk ke kampung dengan membawa borang yang kita sudah sediakan secara manual, dan juga yang berkemahiran untuk menggunakan handphone dan sebagainya kita lakukan, dan sebenarnya sedang berjalan. Dan inputnya memang amat menggelakkan. Saranan saya kepada semua kampung ataupun di Tenem ini harus menerima vaksin. Karena menerima vaksin ini adalah faedah yang menyelamatkan kita lah. Mereka ditemui ketika program komuniti Pusat Maklumat Rakyat di pentas terbuka tamu Sedcoves Tenem. Terdahulu, Sungkim dalam ucapannya berharap penduduk memberi kerjasama mendaftarkan diri untuk vaksinasi selain terus mematuhi SOP. Susulan kebenaran pelaksanaan solat tarawih 8 rakaat di masjid dan surau sepanjang bulan Ramadan ini, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS mengingatkan para imam dan pengerusi masjid serta surau memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam kalangan jemaah di kawasan masing-masing. Pengarah JAINS Datuk Saifuzzaman Sangul berkata langkah itu penting bagi memastikan institusi berkenaan dijadikan pusat rujukan yang mementingkan disiplin tinggi sekaligus contoh terbaik usaha memutuskan penularan pandemik COVID-19. Pakaliling kita telah keluarkan pada minggu yang sebelum ini supaya semua pengurus-pengurus masjid dan imam maklum perkara ini, dan kami minta supaya sentiasa ditaklimatkan ketika Jumaat. Ambil masa dalam 2-3 minit bagi tahu ini semua, lekatkan di depan-depan masjid, surau.
Datuk Saiful Zaman ditemui RTM selepas program sepagi bersama pengarah Jahins di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan yang turut dihadiri Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Muhammad Hamsan Awang Supain. Dalam pada itu, Datuk Saiful Zaman memaklumkan Jahins menetapkan 4 indeks pencapaian utama KPI bagi para imam sepanjang bulan Ramadan. Antaranya pengimarahan masjid secara berterusan dengan pelaksanaan aktiviti mengikut SOP ketat, mengajak masyarakat melaksana infak serta melibatkan golongan muda dalam kepimpinan masjid atau surau. Turut berlangsung penyampaian watikah pelantikan pengerusi Badan Dakwah Daerah Sandakan kepada Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan II Farizal Saito. Sekian perkembangan Sabah petang ini bersama saya Konstantin Pahlawan bersama jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama Zera di Angkasa Puri. Zera, silakan. Baik Ustaz Tin, terima kasih.